Salam sejahtera dan selamat petang. Yang saya hormati Naib Chancellor Datuk Dr. Muhammad Ali, Div terhormat, dekan-dekan dan ahli-ahli akademisian, pensyarah-pensyarah serta para siswaza yang saya hormati. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Naib Chancellor kerana menjemput saya. Saya Ye dari syarikat MediWest dan sekarang menjawab sebagai pengarah urusan. Beliau menjemput saya untuk memberikan sedikit sepatah kata dua dalam ucapan pelepasan kepada siswaza dalam Majlis Convocation hari ini. Para siswaza, siswa dan siswi yang saya hormati, saya didapati hari ini ada lebih kurang 8,000 yang telah mendapat pengiktirafan dari ijazah masing-masing. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada anda semua kerana sudah lama anda berjuang, ya, sudah lama anda mengaji, menerapkan dalam pengajian masing-masing selama 4 tahun. Saya seorang siswaza sebelum ini, saya faham keadaan dan pengalaman anda. Ya. Anda sudah menghadapi saat-saat getir dan peritnya dalam masa alam pembelajaran ini. Jadi saya memang mengucapkan syabas dan tahniah kepada anda. Biasanya ramai orang akan katakan sesiapa yang mendapat pengiktirafan ijazah sudah bermakna dia sudah berjaya dalam kehidupannya. Jadi untuk ini saya nak menyeru dan memberitahu siswa semua, sekiranya kalau katakan anda berjaya dalam kejayaan anda dan juga masa depan anda, jangan pula tidak mengenal budi kepada uniter yang telah mengasuh, mengajar dan mendukung dan menyokong anda, serta ibu bapa yang membela anda. Begitu juga menyumbang kepada masyarakat dan juga negara selama 16 tahun pembelajaran dalam sekolah rendah menengah sampai ke peringkat universiti. Ada orang memberitahu kepada saya, dia cakap, kalau mendapat ijazah, sebenarnya kita berjaya dalam masa depan, dalam kehidupan kita. Saya tak setuju kata-kata yang itu. Bagi saya, sesiapa siswa-siswi yang berjaya mendapat ijazah, tak semestinya dia akan berjaya dalam masa depan dia. Tetapi, kalau tiadanya pengiktirafan tersebut, ijazah tersebut, maka nak mencapai kejayaan memang agak sukar sekali. Pendek katanya, mendapat sekeping ijazah itu tak menentukan kejayaan, tetapi memerlukan beberapa faktor dia. Sebagai orang berpengalaman, bekerja dan juga berjaya dalam kejayaan ini, saya ingin berkongsikan beberapa faktor-faktor yang menentukan bagaimana siswa dan siswi boleh mencapai kejayaannya. Yang pertama sekali, faktor pertama ialah siswa dan siswi harus mempunyai konsep lifelong learning, maknanya pembelajaran sepanjang hayat. Menamat mengajar dan mendapat pengiktirafan ijazah di Menara Gading itu tak bermakna sepatutnya hentikan pembelajaran dalam buku. Dalam pengamatan saya daripada kerja-kerja yang kami ambil dan sebagainya syarikat, saya dapati ramai yang bila keluar daripada universiti, beliau terus berhenti membuka buku. Bagi saya ini adalah memang tidak betul sekali. Itu akan menuju kepada kegagalan disebabkan para siswa dan siswi menamatkan lembaran dalam Menara Gading hanya bermulanya lembaran untuk membaca dalam
alam pembelajaran di masyarakat. Itu lagi dahsyat. Nanti saya akan kongsikan kenapa begitu dahsyatnya alam pembelajaran dalam masyarakat ini. Pasal pembelajaran itu tak boleh henti sekiranya para siswa dan siswi hendak memburu keahlian profesionalisme dalam kerja masing-masing. Pembelajaran tak boleh dihentikan setakat ini sahaja. Pasal pembelajaran jenis itu sangat panjang. Kalau sekiranya anda ingin berjaya dalam masa depan dan begitu juga dalam kerja anda. Faktor kedua, bagi saya, ciri-ciri yang penting untuk seseorang siswa dan siswi untuk berjaya ialah anda harus ada soft skill yang bagus. Soft skill dari segi yang sosial, daripada kepribadian perwatakan yang elok, sopan santun, ya, berinteraksi dengan orang, menghormati orang lain. Soft skill dari segi komunikasi yang saya dapati memang agak lemah dalam pembelajaran di universiti. Daripada graduan-graduan yang saya nampak, interview temu muka dan sebagainya, memang ada kekurangan. Satu lagi, mereka tidak fasih dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan dan puan-puan, siswa dan siswi, anda mesti ingat landscape ekonomi sosial di Malaysia sudah berubah. Dia bukan lagi 60-an, 70-an. Dalam tahun 2000 ini, orang kata milenial ini, landscape ekonomi memang berubah. Kita ini ke arah globalisasi, yang mana kita bukan bersaing dengan kita punya orang sahaja. Kita bersaing dengan UK, kita bersaing dengan US, kita bersaing dengan Amerika, kita bersaing dengan negara China. Pasaran buruh sekarang terbuka luas. Pekerja-pekerja daripada luar akan masuk dan bersaing dengan anda semua. Sekiranya anda mempunyai keahlian, ya, dalam soft skill tersebut yang saya tekankan. Satu lagi, sifat-sifat kepribadian yang sangat penting ialah tekun bekerja, ketekunan, kerajinan. Itu amat penting. Pasal sistem peperiksaan di universiti adalah lain dengan alam pekerjaan yang anda akan hadapi sebenarnya. Kalau yang saya boleh lihat dalam universiti, anda akan dicabarkan dengan soalan-soalan untuk dijawab. Anda berhadapan masalah yang utama, musuh utama adalah peperiksaan. Buat projek itu sahaja. Tapi bila dalam alam pekerjaan, tuan-tuan dan puan-puan, ia tidak semudah macam itu. Anda akan dibuang ke sana, tak akan dipegang tangan, memberitahu anda macam mana membuatkan kerja tersebut. Tak ada. Anda akan diberitahu bekerja dekat sana. Jadi dari aspek seperti yang saya cakapkan, komunikasi itu sangat penting. Anda harus tahu macam mana berinteraksi dengan orang. Anda harus menghormati orang lain. Saya tahu ramai siswa-siswi itu selalu berangan, bila saya keluar universiti saya mesti jadi pengurus. Tuan-tuan dan puan-puan, siswa dan siswi, anggap itu salah. Anda sepatutnya harus bekerja dari bawah. Pasal bila bekerja dari bawah lah, golongan bawah itu, baru bila satu hari jadi pengurus, anda faham perasaan orang bawah itu macam mana, barulah anda boleh memimpin mereka. Saya tak percaya keluar daripada Menara Gading terus jadi pengurus, anda tidak akan ada kewibawaan dari segi kepimpinan. Anda tidak mampu untuk memimpin orang di bawahnya kerana mereka tidak menghormati anda. Anda tidak tahu buat kerja-kerja teknikal dan sebagainya. Itu kekurangan dari segi siswa-siswi yang saya hadapi. Yang saya tengok, perkara yang ketiga yang saya nak tekankan adalah persaingan. Seperti yang tadi saya katakan, yang tadi saya sebutkan, ya. Dalam pengalaman saya, ada seorang graduan yang dalam masa tengah muka, dia menulis surat. Dia kata, kenapa tuan, saya perlukan gaji 3,000. Dia membuat kira-kira. Pendekatannya sangat berlainan dan dia memang menarik perhatian saya. Dia cakap, pergi ke universiti, belajar 4 tahun, sepatutnya saya dapat 2,500. Disebabkan kos perbelanjaan saya adakan, pengorbanan masa yang saya menerah buku-buku dan sebagainya, 2,500. Hak saya, ya? Dengan sokongan ibu bapa, pensyarah sebagainya, usaha-usaha yang saya adakan nak menambahkan pengajian tersebut 4 tahun, 2,500. Dari segi pengalaman saya kosong.
Tuan boleh potong saya 500. Dari 2,500 kepada 2,000. Pasal saya tak ada pengalaman dalam kerja. Saya tak ada pengalaman dalam iklan yang anda sebutkan. Bahagian teknikal, ya, dari segi PLC, teknikal, welding skill tak ada dan sebagainya. Saya tak mampu. Jadi boleh pun. Saya sudi dipotong 500. Dari segi perwatakan, saya tambah 1,000. Jadi 3,000. Disebabkan saya walaupun graduate, ya, tapi saya yakin saya mempunyai komunikasi yang bagus. Pasal dari universiti saya mengikuti banyak aktiviti. Saya jadi presiden kepada Persatuan Bahasa Malaysia. Saya mengendari acara-acara. Saya memasuki KPP dan sebagainya. Dan saya mampu bercakap di kalangan ramai. Dan saya seorang yang sangat tekun dan belajar. Kenapa? Pasal saya punya result itu second class apa? Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ini merupakan satu persaingan yang harus ditampilkan oleh semua mahasiswa dan mahasiswi. Kalau anda nak mencari kerja, anda mesti beritahu kepada majikan kenapa anda diperlukan. Majikan tidak akan kata, kenapa saya nak hire you, kenapa saya nak upah you 3,000, walaupun dalam pasaran 2,500. Saya terus mengupah dia. Pasal dia meyakinkan kepada saya, tuan dan puan-puan, itu yang saya katakan persaingan. Dalam persaingan yang hebat, ya, anda mesti menjualkan diri anda kepada majikan, kepada mana-mana syarikat. Kenapa saya diperlukan oleh syarikat anda? Inilah merupakan taktik-taktik untuk masuk, menjejak kaki yang pertama sekali. Selepas itu memang usaha sendiri dan sebagainya. Pasal dalam alam pekerjaan bukan sahaja siswa Zat. Dekat Unitek, dekat UTEC ini ada 8,000 convocation yang dikeluarkan tahun ini. UN 10,000. Dalam setahun itu perangkaan 80,000 yang masuk dalam pasaran. Tuan-tuan dan puan-puan, itu belum lagi termasuk persaingan daripada diploma, college, sertifikat, lepasan experience dan sebagainya. Daripada IRP, Institut Pelatihan Perindustrian, yang mereka rata-rata mempunyai skill dan kemahiran yang anda akademik cakap kosong saja, pandai teori, praktikal tak tahu. Macam mana anda nak memujuk majikan untuk mengambil anda semua? Tuan dan puan, saya ringkaskan sekali lagi 3 perkara yang sangat penting untuk siswa dan siswi berjaya dalam kerja, berjaya dalam hidupnya. Pertama, mesti ada saksi yang betul. Mesti ada perwatakan yang elok, yang positif terhadap hidup. Tahu tujuh hara apa yang dia nak, tahu bidang kelebihan, kekuatan dia dan kelemahan dia. Pilih kepada kerja yang dia tahu lebih, supaya dia boleh menyelat lebih cepat. Saya yakin akan berjaya. Kedua, menguasai soft skill, bahasa Inggeris, komunikasi dan sebagainya. Mempunyai sifat-sifat yang cantik, sifat-sifat seperti tekun, belajar dan sebagainya. Pasal dalam dunia tak ada seperti orang cakap, there's no free lunch in the world. Dan ketika dan akhir sekali, saya nak memberitahu semua, sekiranya sudah berjaya, jangan pula lupa kepada universiti, kepada orang-orang yang mendidik anda. Dan seharusnya sebagai seorang siswa dan siswi yang berjaya dalam hidup dia, sepatut dia memberikan balasan, memberikan sumbangan kepada masyarakat. Saya rasa dengan macam itu, jadilah tiang negara kepada Malaysia, jadilah tiang negara kepada masyarakat anda. Saya rasa dengan cara begitu, maka bolehlah kita digelar sebagai siswa dan siswi untuk masa depan negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Dik.